A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita bertemu kembali untuk mata pelajaran Pendidikan Islam JSSM PK Unit 14 Cara Bersuci dalam Islam bersama Ustazah Ummi Kasum. Okey, seterusnya kita tengok standard kandungan untuk pelajaran kita hari ini, iaitu mengenal cara bersuci dalam Islam dan standard pembelajaran murid berupaya menyatakan pengertian bersuci dan hukumnya, menerangkan kepentingan. Cuba lihat gambar ni, cuba fikirkan. Gambar ni tengah buat apa? Kita tengok seorang orang tua sedang berada di kita kata tempat air terjun lah. Dan seorang lagi kanak-kanak seperti kamu juga sedang mandi. Apa yang mereka buat? Ya, mereka tengah datuk ni tengah mengambil wuduk ataupun mengambil air sembahyang. Dan yang kanak-kanak ni adalah sedang mandi. Okey, pandai semua. Okey, untuk yang mengambil wuduk ni, untuk atuk yang ambil wuduk ni adalah untuk bersuci untuk solat. Manakala yang adik kamu ni mandi untuk bersuci bagi membersihkan badan daripada kotoran sebab bermain ke. Okey, saya bagi dua situasi lah. Satu berwuduk untuk menunaikan solat, satu lagi mandi untuk sucikan diri. Okey, kita tengok pengertian bersuci. Apa pengertian bersuci? Okey, dari segi bahasa bermaksud bersih atau suci. Okey, bersuci maksudnya bersih ataupun suci. Okey, daripada segi istilah maksudnya menyuci badan, pakaian dan tempat daripada hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kita baca sama-sama ni. Yang pertama, segi bahasa bermaksud bersih atau suci. Manakala daripada segi istilah ni penjelasan dia lebih panjang. Jadi kamu kena baca menyucikan badan. M-E-M-N-Y-U-C-I-T. Menyuci badan. B-A-D-A-N dan badan. Menyuci badan. Badan ni badan kita lah. Kalau ada kekotoran apa, badan kita perlu dicuci. Kita cuci guna apa? Guna air, guna sabun. Okey, yang seterusnya menyucikan pakaian. P-A-K-A-I-K-A-N. Pakaian. Okey, pakaian tahulah baju kita lah. Dikatakan pakaian tu adalah baju kita. Dan tempat. Tempat ni sama ada tempat kita tidur, tempat kita belajar, tempat kita duduk. Itu dikatakan tempat. Daripada. Dieda, R-I-R-I-P-A-P, dieda, daripada hadas dan najis. Hadas ni apa maksud? Hadas ni adalah sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas kecil tu bukannya buang air kecil lah. Hadas kecil tu maksudnya kita kalau kita terkentut, kita kena ambil wuduk. Itu dikatakan hadas kecil. Kita buang air kecil, air besar, kita kencing ataupun kita berak, kita nak solat, kita kena ambil wuduk semula. Itu hadas kecil. Hadas besar yang keluar air susu tu bagi lelaki. Ya, perempuan keluar air sirap. Kita panggil apa? Yang keluar air mani ataupun haid tu. Okey, tak boleh. Nak suci dia kena wuduk saja tak boleh. Kena mandi wajib. Tu hadas tu. Dia ada dua tu. Okey, yang berat dengan yang ringan. Dia ada dua. Okey, dan najis. Najis kita tahu. Najis sama ada tahi ke
senanglah kita nampak tahi ke apa. Tapi daripada segi Islam pun dia ada najis mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah. Okey, dia ada cara untuk menyucikannya dan kita akan gunakan peralatan alat-alat mengikut najis-najis tersebut sama ada air ataupun tanah. Okey, yang seterusnya dengan cara dengan cara yang telah ditetapkan, dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Syariat Islam ni adalah agama Islam. Okey, itu daripada segi istilah. Okey, ni saya bawa juga pengertian bersuci daripada buku teks kamu, iaitu bahasa membersihkan sesuatu daripada kotoran. Sama ya, tadi pun suci, bersih. Okey, yang seterusnya daripada segi istilah sama, membersihkan diri, pakaian dan tempat daripada hadas, najis dan kotoran. Dan seterusnya, apakah hukum bersuci? Kita kotor, badan kita kotor, adakah kita perlu biar? Tapi dalam Islam dia ada hukum dia. Hukumnya adalah wajib. Bila kita kotor, kita wajib untuk bersihkan. Okey, kita bersih pasal apa? Memang kita, kalau bersih badan kita pun selesa kan? Okey, kita nak buat ibadat apa pun selesa, kita nak tidur pun selesa, kita nak duduk pun selesa kalau semuanya bersih. Nak makan pun kita cari makanan yang bersih. Okey, yang seterusnya kita lihat sikit lagi. Okey, apa pentingnya bersuci dalam kehidupan kita? Pasal apa kita perlu bersuci? Kita perlu bersuci untuk kita sempurnakan iman kita, untuk kita sempurnakan ibadah kita. Yang keduanya adalah supaya kita bersuci supaya sihat dan terhindar daripada penyakit. Sebab tu kita perlu bersuci. Bila kotor, kuman, apa-apa bakteria senang nak duduk di kita. Jadi kalau kita bersih, payahlah binatang-binatang ataupun kuman-kuman yang tak sepatutnya duduk diri kita akan duduk. Contohnya lah, kutu ke di atas kepala. Bila tak bersih kepala kita, senanglah kutu berada di atas kepala kita. Okey, yang lain lagi. Pakaian kita tak dibasuh, badan kita akan berbau busuk, tak selesa, tak sihat kita. Okey, seterusnya yang dia kata selesa dan segar tu yang saya dah cerita lah. Okey, bila dah bersih kita tak selesa, kita duduk pun berbau je. Sebab tu kita perlu bersuci, kita perlukan bersih diri kita. Okey, kita akan rasa selesa dan kalau kita mandi, kita akan rasa segar kembali. Okey, ini tentang kepentingan bersuci. Jadi kita kena bersuci lah lepas ni. Maksudnya kita kena bersihkan diri kita. Kalau kita buat apa benda yang kotor, kita perlu bersuci. Sama ada macam atuk tadi, kita tengok sama ada ambil wuduk. Wuduk ni tak semestinya nak ambil dalam bilik air saja. Wuduk ni kita boleh ambil di air sungai. Kita belajar 7 jenis air. Kita boleh ambil di sungai. Kita boleh ambil air mata air. Walaupun kita duduk mandi di tepi air terjun, kita boleh ambil air terjun tu untuk berwuduk. Dan kita duduk tepi laut. Macam kamu duduk di Kuala Jerelun kan? Okey, tepi laut. Ada tepi laut. Air laut pun boleh diambil untuk berwuduk, untuk bersuci. Okey, sebab tu kadang kita nak mandi. Pasal apa nak pergi mandi laut? Pasal apa nak mandi sungai? Semuanya untuk bersuci. Okey, dengan tu penjelasan saya untuk hari ini dan kita akan sambung pada hari seterusnya. Terima kasih bagi yang mengikuti pengajaran saya pada hari ini. Tadi tak set tu.